اقرأ كتاب الله ترق جنانا. Okey, kita baca sikit buku Syarah Bulughul Maram. Kita sampai muka surat 60 muka surat 60. Hadis yang ke-175. Muka surat Syarah Bulughul Maram, Kitabus Shalah, muka surat 60, hadis yang ke-175. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah SAW, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mislama yaqulul muazzin." Maksudnya daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar seruan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Sunnah Nabi, sunnah Nabi. Bila dengar azan, kita disunatkan menyebut sebagaimana yang disebut oleh muazzin. Kecuali ada yang tak sama kan? Hadis yang 176. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi fadli al-qaul kama yaqulul muazzin kalimatan siwa al-hay'alataini fa yaqul la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya daripada Umar radhiyallahu anhu mengenai kelebihan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin, kalimah demi kalimah. Jadi sebut sebagaimana muazzin sebut, kalimah demi kalimah, kecuali dua kalimah. Bila muazzin sebut hayya 'alal falah dan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, orang yang mendengar sebut la haula wala quwata illa billah. Ada pendapat mengatakan boleh kita sebut je hayya 'alas salah, kita sebut juga hayya 'alas salah, lepas tu baru sebut la haula wala quwata illa billah. Dua-dua betul. Apa dalil? Kita kena sebut juga hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Apa dalil? Hadis yang pertama, sebab Nabi cakap bila muazzin sebut, sebutlah sebagaimana muazzin sebut. Muazzin sebut apa? Hayya 'alas salah. Lepas tu baru sebut la haula wala quwata illa billah. Jadi lepas sebut hayya 'alas salah, kita nak terus sebut la haula wala quwata illa billah sahaja pun betul. Ataupun nak sebut hayya 'alas salah, lepas tu baru kita sebut la haula wala quwata illa billah. Okey. Fiqhul hadis, kita baca fiqhul hadis. Hadis ini menjelaskan perintah ke atas orang yang mendengar azan supaya menjawab azan dengan mengulangi kalimah azan sama seperti yang dilafazkan oleh muazzin, kecuali pada kalimah hayy 'alataini, iaitu hayya 'alal falah dan hayya 'alas salah, yang dijawab dengan la haula wala quwata illa billah, yang bererti tiada daya dan kekuatan melainkan dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kaitan makna hayya 'alas salah? Ayuh kepada solat. Hayya 'alal falah, ayuh kepada kejayaan. Tiba-tiba kita jawab la haula wala quwata illa billah. Maksudnya tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan daya dan kekuatan Allah. Iaitu kita nak pergi solat pun dengan daya dan kekuatan Allah. Berapa ramai yang sihat rumah tepi masjid tapi tak boleh pergi. Dan ada orang yang dengan izin Allah sakit, kadang-kadang dia buta tapi dia boleh sampai juga ke masjid. Sebab apa? Sebab dia pergi dengan haula dan quwata illa billah. Tetapi semua ucapan tersebut adalah diucapkan dengan suara perlahan, tanpa perlu mengangkat suara seperti suara muazzin. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama. Namun terdapat juga sebahagian ulama yang berpendapat lafaz akan dijawab sebagaimana yang dilafazkan oleh muazzin, termasuk hayya 'alataini. Saya dah sebut tadi Jadi bila muazzin sebut hayya 'alas salah, kita ada dua pilihan. Pertama nak sebut hayya 'alas salah juga, kemudian baru sebut la haula wala quwata illa billah. Ataupun bila muazzin sebut hayya 'alas salah, kita hanya sebut la haula wala quwata illa billah. Dua-dua betul. Selain ijma' ulama tentang anjuran menjawab azan seperti yang diucapkan oleh muazzin ke atas, orang yang mendengar azan, mereka berselisih pendapat sudut hukum menjawab azan. Apa hukum? Hukum menjawab azan, sunat ke wajib?
Ramai orang kata wajibkan, tapi tak betul. Dan ada satu hadis palsu, siapa yang ketika dia lakukan azan, dia sedang baring. Apa mana dia kena azab kubur atau sebagai itu hadis palsu. Itu hadis palsu. Sebahagian ulama salah mewajibkan orang yang mendengar azan menjawabnya dan berdosa jika tidak menjawabnya. Tapi ulama mazhab Hanafi, Zahiri dan Ibnu Wahbi dalam kalangan mazhab Maliki pula mewajibkannya. Sementara jumhur ulama, majoriti ulama dalam kalangan mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali berpendapat hukum menjawab azan adalah sunnah. Inilah pendapat paling kuat. Jadi hukum menjawab azan adalah sunat. Kalau kita tak jawab, tak berdosa. Cuma tak dapat pahala. Apa dalil? Jawab azan tu hukumnya adalah sunat. Ini berdasarkan riwayat Muslim yang menjelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah mendengar muazzin melakukan azan. Ketika dia bertakbir, baginda menjawab, alal fitrah. Muazzin sebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi sebut apa? Alal fitrah. Nabi tak jawab sebagaimana yang disebut oleh muazzin. Itu membuktikan jawab azan tidak wajib. Yang bererti sesuai dengan fitrah. Dan ketika muazzin melafazkan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baginda Nabi menjawab apa? Kharajtu minan nar. Aku keluar daripada neraka. Aku telah bebas daripada api neraka. Sekiranya menjawab azan muazzin itu adalah wajib, maka sudah tentu baginda SAW akan menjawab sama seperti yang dilafazkan oleh muazzin tersebut. Jadi pendapat jumhur ulama, majoriti ulama adalah yang lebih tepat berdasarkan dalil yang dikemukakan. Bahkan ada satu riwayat mengatakan ketika muazzin sedang melakukan azan, ada beberapa orang sahabat sedang bersembang di masjid Nabi. Sembang tajuk apa ni? Cerita pasal zaman jahiliah mereka. Nostalgia. Jadi Nabi tengok, Nabi tak tegur. Menunjukkan bahawa menjawab azan hukumnya adalah sunat. Tapi walaupun sunat, jangan tinggal. Sebab apa? Sebab orang beriman akan berlomba untuk mendapat apa saja kebaikan. Sama ada hukumnya wajib ataupun sunat. Okey. Selain itu, perintah dalam hadis di atas adalah umum yang ditujukan kepada sesiapa saja yang mendengarnya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sama ada dalam keadaan bersuci ataupun berhadas, ataupun dalam keadaan haid ataupun nifas. Semua boleh jawab dan dapat kelebihan. Nanti dia akan sebut kelebihan menjawab azan ni akan wajib mendapat syafaat Nabi. Bukan benda kecil. Bukan benda kecil. Oleh itu disunatkan kepada semua orang yang mendengar azan daripada kalangan orang Islam menjawab azan. Walaupun dalam keadaan apa sekalipun, kecuali baring ke, ketika duduk ke, ketika berdiri ke, ketika berjalan, jawab je azan. Akan dapat pahala. Walaupun dalam keadaan apa sekalipun, kecuali ketika solat. Ketika solat, jangan jawab. Ataupun ketika dalam tandas, jangan jawab. Ataupun sedang melakukan hubungan jima' dengan isteri, dengan suami, jangan jawab. Ataupun dalam tandas, qada hajat. Namun, kalau kita dengar rakaman azan daripada radio ataupun TV, sunat tak jawab. Sekiranya seseorang mendengar azan yang disiarkan melalui saluran radio dan televisyen, adalah tidak disunatkan menjawabnya. Kecuali seseorang yang mendengar azan lebih daripada, kecuali jika ia merupakan siaran langsung, live. Kalau rakaman, biasa kat TV tu rakaman, tak sunat jawab. Kalau jawab pun tak dapat pahala. Ataupun kat radio kan, biasa semua rakaman, tak disunatkan menjawab. Bagaimana pula jika seseorang yang mendengar azan lebih daripada seorang muazzin? Taman dia ada 2-3 masjid. Semua masjid dia dengarkan. Maka disunatkan, menurut sebahagian ulama, memadai baginya menjawab satu azan saja. Mana yang paling jelas, dia jawablah. Ataupun mana yang azan dahulu, dia jawab. Yang lain tak payah jawab. Iaitu azan yang pertama, kerana dengan melakukan demikian, dia telah mencapai maksud dan tujuan menjawab azan. Okey, adapun iqamah. Lepas azan iqamatkan. Bila tu mengqamatkan, sunat dan kita jawab qamat dia. Orang yang mendengar iqamat adalah mengucapkan sama seperti yang diucapkan oleh orang yang iqamat. Ada dua pendapat sebenarnya. Pendapat pertama, sunat kita jawab orang yang qamat sebagaimana dia sebut. Qad qamatis salah, kita pun kata qad qamatis salah. Dapat pahala.
Pendapat yang kedua, dia kata tak sunat jawab. Sebab apa? Nabi sebut hanya azan. Azan. Nabi tak sebut iqamah. Tapi yang mengatakan sunat jawab juga walaupun iqamah, sebab dia mengatakan iqamah tu juga adalah sebahagian daripada azan. Hal ini disebabkan iqamah juga adalah sebahagian daripada azan. Oleh itu, apa yang dianjurkan terhadap azan, maka itulah juga yang dianjurkan terhadap iqamah. Okey, kita biasa dengarkan azan subuh, ada penambahan. Apa dia? As-salatu khairun? Biasa kita jawab apa? Biasa kita jawab apa? Kalau tak biasa jawab, sama ada dia tak tahu ataupun masa azan dia masih tidur. Jawab apa? Kalau muazzin lakukan as-salatu khairun minan naum. Aqamahallah. Itu hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Jadi nak jawab apa? Ikut hadis Nabi. Nabi kata apa? Jawab sebagaimana muazzin. As-salatu khairun minan naum. Bukan jawab tu. Aqamahallah tu bila qad qamatis salah kan? Itu masa qamat lah. Tak, dia as-salatu khairun minan naum, kita jawab sadaqta wa barista. Itu hadis dhaif. Hadis dhaif. Jadi tak payah jawab melainkan as-salatu khairun minan naum, sama. Okey, pengajaran hadis. Pertama, disunatkan ke atas orang yang mendengar azan menjawab azan sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada kalimah hayy 'alataini. Dia tak sebut as-salatu khairun minan naum kan? Sebab jawapannya sama. Yang kedua, dianjurkan menjawab kalimah hayy 'alataini dengan la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, disunatkan orang yang mendengar iqamah menjawab seperti yang diucapkan oleh orang yang iqamah, kecuali pada kalimah hayy 'alataini, maka jawabnya ialah la haula wala quwata illa billah. Yang keempat, seseorang hamba adalah lemah dan tidak mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bila dipanggil hayya 'alas salah, manusia tak lemah. Manusia lemah kan? Berapa ramai yang sihat, segar bugar, boleh jogging 1 jam. Tapi bila dipanggil solat, masjid tepi rumah, tak pergi. Sebab tu disunatkan kita sebut la haula wala quwata. Aku pergi masjid dengan kekuatan Engkau ya Allah. Engkau yang gerakkan aku. Yang kelima, hendaklah segera menjawab azan seperti yang telah diucapkan oleh muazzin bagi orang yang berada di luar solat. Yang keenam, tidak dianjurkan menjawab azan yang didengar melalui saluran radio dan televisyen ataupun ketika dalam tandas dan ketika mengadakan hubungan jima'. Yang ketujuh, memadai menjawab satu azan sahaja jika dia mendengar lebih daripada satu azan ataupun lebih daripada 2-3 masjid. Okey, kita sambung hadis 177. Kelas akan datang insya-Allah. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim al-ajri wal ghufrani.